warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke YouTube channel Asas Bahasa Arab Al-Quran Fast Track. Anda sudah mengetahui bahawasanya kita menggunakan sistem pembelajaran yang menceritakan tentang pattern, jadual isim, jadual ganti nama, dan anda telah kembangkan perkataan-perkataan yang sudah dikenali di dalam jadual isim dan jadual ganti nama, dan kita juga sudah menggabungkan kedua-dua jadual itu hingga mewujudkan perkataan yang gabungan antara isim dan ganti nama. So inilah yang kita katakan sistem dalam pembelajaran bahasa Arab Quranik. So apa yang anda lakukan selepas ini adalah perlu anda menguasai sistem ini. Dan jika sekiranya anda tertinggal beberapa bahagian elemen-elemen yang kecil di dalam sistem itu, tidak menjadi masalah yang besar, melainkan anda sudah menguasai sistem itu. Baik, pada hari ini siri yang ke-2.0 kita akan menceritakan tentang bagaimana kita nak membuat ayat soal di dalam bahasa Arab. Baik, pertama sekali, terdapat dua partikel soalan ataupun dua huruf soal yang perlu kita ketahui untuk mewujudkan ayat yang berbentuk soalan. Okey. Yang pertama, perkataannya atau partikelnya adalah hal. Okay. Dan yang kedua, partikel kita akan gunakan huruf hamzah dan ada baris fathah di atas membawa bunyi A. Kedua-dua ini adalah partikel soalan ataupun huruf soal. Di dalam bahasa Arabnya disebut huruf istifham, huruf yang menyoal. Okey. So sebelum ini kita telah mengetahui bahasanya jumlah ismiyah ataupun ayat nominal mengandungi mubtada, umpamanya huwa, mubtada dia, waniyun. Dia adalah seorang lelaki yang kaya. Okey. Dua patah perkataan ini memberi maksud dia adalah seorang lelaki yang kaya. Apabila kita gabungkan dengan partikel soalan ini, dua huruf ataupun kita panggil huruf istifham ini, huruf soalan ini, iaitu hal, maka dia membawa maksud adakah dia seorang yang kaya. Secara Arab moden, bahasa Arab moden, kita akan menambah di hujung ini tanda soal. Tetapi dalam bahasa Arab Qurani, kita tidak perlu menambah tanda soal di hujung itu. Perkataan ini sudah menunjukkan bahawa ianya adalah satu ayat yang berbentuk soalan. Jadi maksudnya sekarang ialah, adakah dia seorang lelaki yang kaya? Anda juga boleh bercakap di dalam percakapan harian tanpa menggunakan hal ini, tetapi anda menggunakan intonasi bertanya. Umpamanya anda berkata huwa ghaniyun, itu adalah intonasi soalan. Dalam percakapan mungkin anda tidak perlu menggunakan huruf hal ini, okey, huruf soalan ini. Tetapi di dalam penulisan klasikal Arabik, di dalam penulisan berbentuk Qurani Arabik, kita akan menggunakan perkataan hal, huwa, waniyun, bermaksud adakah dia seorang lelaki yang kaya. Okey. Budak lelaki itu hadirun. Hadir. Okey. Apabila kita tambah sahaja partikel hal di hadapan ini, secara automatiknya hal ini mestilah ditukar kepada hali, kerana ada hamzah wasal di hadapan. Okey. Secara otomatis dia akan bertukar menjadi hali. Ini perlu diingat ya. So sekarang cara bacaannya adalah halil waladu hadirun, bermaksud seolah-olah ada tanda soal di hadapan. Adakah budak lelaki itu hadir?
Ataupun anda juga boleh menggunakan partikel yang kedua, iaitu A ini bertemu dengan hamzah wasal, maka dia akan berubah menjadi maddah, iaitu menjadi panjang, bacaan panjang. A, begitu. Inilah kaedah apabila hamzah bertemu dengan hamzah wasal ataupun alif, maka dia akan dibaca panjang. Maka bila kita lihat keadaan ini, dia akan menjadi al waladu. Anda kena sebut panjang sedikit. Al, lam ini mati ya. Al waladu hadirun. Jadi maksudnya, adakah budak lelaki itu hadir? Jika dibandingkan di antara kedua ini, dikatakan hal ini adalah lebih popular ataupun lebih masyhur untuk digunakan di dalam penggunaan bahasa Arab klasik. Tetapi anda juga akan menjumpai kataan A ini banyak di dalam Al-Quran digunakan. Cumanya istimewanya di sini, apabila dia bertemu dengan hamzah wasal, maka dia akan bertukar menjadi maddah dan bacaannya perlulah dipanjangkan. Al waladu hadirun. Adakah budak lelaki itu hadir? Tuan-tuan dan puan-puan, anda sebenarnya sudah pun menguasai jumlah ismiyah ataupun ayat nominal sehingga ke peringkat ayat gramatis. Cuba anda lihat di sini. Sebelum ini kita dah membincangkan tentang bagaimana ganti nama hum ini telah digabungkan dengan perkataan mudarrisuna yang bermaksud guru-guru lelaki, dan kita gabungkan dia pula dengan dhamir muttasil atau dhamir yang berhubung yang bawa maksud kamu. Jadi di sini bermaksud mereka adalah guru-guru lelaki kamu. Dan anda juga sudah mengetahui bahawa nun ini akan dihazafkan ataupun akan dihilangkan apabila perkataan mudarrisuna ini bergabung dengan ganti nama. Jadi ini adalah satu kaedah yang sudah kita bincangkan dalam siri 1.9D. Baik, apabila begini, daripada pelajaran kita hari ini, jika kita hendak mengatakan adakah guru-guru lelaki kamu, adakah mereka guru-guru lelaki kamu? Okey, jadi kita akan tambah perkataan hal ataupun a. Jadi maksudnya sekarang adalah, adakah mereka guru-guru lelaki kamu? Baik. Jika kita nak mengubah maknanya kepada satu bentuk yang lain, umpamanya kita nak mengatakan, adakah guru-guru lelaki kamu di dalam sekolah? Jadi kita tukarkan sahaja perkataan hum itu dan kita gabungkan hal ini dengan ayat mudarrisuka. Hal mudarrisuka fil madrasati. Okey. Jadi ayatnya sudah bertukar menjadi, adakah guru-guru lelaki awak atau kamu di dalam sekolah itu? Jadi ayatnya sudah berubah, dia menjadi gramatis dan membawa maksud, adakah guru-guru kamu di dalam sekolah itu? Okay. Jadi bermaksud di sini, anda boleh menggabungkan perkataan hal ataupun a ini, huruf istifham ini, kepada mana-mana ayat nominal yang anda telah bentuk sebelum ini, maka dia akan mengubah ayat itu menjadi ayat soal. Inilah penjelasan tentang bagaimana kita hendak mewujudkan ayat soal
yang bermula dengan partikel hal ataupun a, dan selepasnya anda hanya perlu gabungkan sahaja hal ataupun a ini kepada mana-mana ayat yang anda telah ciptakan, maka dia akan membawa maksud adakah. Sekian dulu untuk siri 2.0 Asas Bahasa Arab Fast Track pada kali ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum.